Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Perikatan Nasional dedah 7 syarat peruntukan ahli parlimen pembangkang. Ramai netizen yang kata, betulkah apa yang mereka baca ini? Kerana sebelum ini, menurut Taqiyuddin Hasan, beliau kata MOU yang diberikan oleh, draft MOU yang diberikan oleh kerajaan, kata Taqiyuddin, terasa seperti pelik. Ada seorang penganalisis politik blogger dalam ruangan blog beliau, artikel beliau kata, kalau terasa pelik, janganlah terima MOU tersebut. Apalagi nak bising-bising kan? Kalau tak rasa sesuai atau pelik, janganlah terima. Itu je. Tapi tak apa, kita nak tengoklah apa kononnya isi 7 syarat peruntukan ahli parlimen pembangkang yang didedahkan oleh Taqiyuddin ini. Sejauh mana ia benar, jom kita dengar. Kadang-kadang banyak juga yang betul, ada juga yang tak betul, macam-macam lah kan. Sokongan kepada kerajaan hingga tamat penggal parlimen ke-15 dan perkara berkaitan bangsa, agama dan raja 3R. Antara 7 syarat digariskan kerajaan perpaduan kepada ahli parlimen Perikatan Nasional untuk mendapatkan peruntukan. Ketua WIP Perikatan Nasional, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, isu membabitkan pengisytiharan harta turut terkandung dalam draft memorandum persefahaman MOU tersebut, namun 4 lagi tidak didedahkan. Ahli Parlimen Kota Baru itu turut menyifatkan kandungan MOU memorandum persefahaman tersebut sebagai pelik. Kata Taqiyuddin, MOU adalah obligasi-obligasi kerajaan dan pembangkang dan jumlah yang dikatakan nak diberi kepada pembangkang tidak disebut. Saudara, perkara yang mau kita ulas pertama sekali ialah MOU ini adalah daripada kerajaan. Kerajaanlah yang menentukannya. Siapa yang nak berunding, itulah yang akan menerimanya. Dalam kes ini, kerajaan perpaduanlah yang akan menawarkan syarat. Yang akan menerima syarat ialah Perikatan Nasional. Jadi, kalau tak rasa sesuai, Perikatan Nasional haknya ialah tidak menandatangani MOU tersebut. Tetapi hak untuk kerajaan pula ialah bergantung pada syarat tersebut. Jadi, buat apa Taqiyuddin rasa pelik? Itu kan hak kerajaan untuk menentukan syaratnya. Takkanlah Perikatan Nasional pula yang menentukan syaratnya. Itu sudah terbalik. Silap-silap hari bulan, kalau Perikatan Nasional pun menjadi kerajaan dan katakanlah pembangkang adalah sekarang ini ialah kerajaan perpaduan, pasti Perikatan Nasional juga akan memberikan MOU syarat-syarat yang lebih pelik-pelik lagi. Itu sudah tentu sebab itu hak mereka. Kedua, berkait dengan sokongan kepada kerajaan, sesuailah apa yang diminta oleh kerajaan supaya tujuannya menstabilkan negara, politik negara. Kerana selagi ada cubaan untuk menjatuhkan kerajaan di tengah penggal, selagi itulah kerajaan Malaysia ini tidak stabil dan tidak akan diminati oleh pelaburan langsung asing. Yang kita mahu ialah kestabilan, bukannya sekadar kuasa, tapi kestabilan. Siapa suruh? Seringkali, selalu sangat meratib kononnya akan tumbang negara Malaysia, kerajaan Malaysia akan tumbang-tumbang dari dahulu sampai sekarang. Dari bulan 1, bulan 2 sampai bulan 13, bulan Disember sampai bulan Disember bulan 13 pun mereka janji, tapi tak tumbang-tumbang lagi. Perkara yang kedua yang dikatakan sebagai isi dalam kandungan MOU itu berkait dengan perkara bangsa, agama dan raja. Ini pun paling sesuai. Netizen paling setuju perkara ini. Jangan lagi disentuh oleh Perikatan Nasional berkait dengan bangsa, agama dan raja. Lihat, sudah berapa pemimpin Perikatan Nasional yang didakwa atas dakwaan hasutan. Yang paling besar sekali kesnya ialah melibatkan Raja-Raja Melayu ialah Sanusi Maknor yang sekarang ini sedang menghadapi akta hasutan, dan yang terkini pula ialah Muhyiddin Yassin yang turut terkena dakwaan akta hasutan apabila dilihat seperti memperlekeh dan mengkecilkan kebolehan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ke-16 dalam memilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.
Perkara yang seterusnya adalah tentang ini lagi yang paling disukai oleh netizen, yaitu berkait dengan pengisytiharan harta. Saudara-saudara sekalian, paling disukai oleh netizen ialah apabila isu tentang memorandum pengisytiharan harta turut terkandung di dalam MOU tersebut. Kalau tiada yang disembunyikan harta, kenapa harus takut? Kalau tiada disembunyikan harta di mana-mana, kenapa harus takut untuk isytiharkan harta? Orang yang takut itu hanyalah orang yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka takut kedapatan mempunyai harta yang tersembunyi. Tapi kalau tiada harta yang tersembunyi, buat apa nak takut buat pengisytiharan harta? Lebih penting lagi, bukan sekadar pembangkang Perikatan Nasional yang harus mengisytiharkan harta, tetapi kerajaan perpaduan, menteri-menteri, ahli-ahli parlimen, semua adun yang ada di Malaysia wajib mengisytiharkan harta. Kerana semua penjabat awam di Malaysia juga wajib mengisytiharkan harta. Jadi ahli parlimen dan adun pun sebenarnya penjawat awam. Mereka juga wajib untuk mengisytiharkan harta mereka. Jika tidak, ini akan membawa masalah yang besar kepada Malaysia. Disitulah terjadinya menyembunyikan harta, tidak membayar cukai dan merugikan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apa yang penting di dalam MOU ini ialah apabila Taqiyuddin kata ada disebut pengisytiharan harta. Kami pun tak faham kenapa ahli parlimen bukan kerajaan kena isytihar harta. Itu pun tak faham. Saya hairan juga lah. Kan nak isytiharkan harta tu supaya tiada harta yang tersembunyi. Dan iya, kalau ada harta mesti bayar cukai kan. Tapi tak tahu kenapa Taqiyuddin kata pengisytiharan harta, kita pun tak faham kenapa ahli parlimen bukan kerajaan kena isytihar harta. Takkanlah ahli parlimen kerajaan saja perlu mengisytiharkan harta. Pembangkang pun patut jadi isytiharkan harta. Itu penting. Kata Taqiyuddin, sedangkan ia hanya perlu melibatkan anggota pentadbiran kerajaan sahaja, seperti timbalan Perdana Menteri, Menteri dan timbalan Menteri. Sebenarnya netizen kata semua ahli parlimen dan adun patut mengisytiharkan harta. Taqiyuddin juga berkata, Taqiyuddin berkata demikian ketika sidang akbar selepas sidang kemuncak SG4. Turut hadir Ketua Panel Penasihatnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengulas lanjut, Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agung PAS berkata, surat berkenan diterima pembangkang pada 6 Ogos lalu dan keputusan mengenai akan dibuat bulan ini sebelum Parlimen bersidang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengumuman SG4 oleh Tun Mahathir Mohamad bersama dengan 4 menteri besar pimpinan Perikatan Nasional di 4 buah negeri bersama dengan Hadi Awang hari ini cukup menggemparkan Malaysia. Yang menggemparkan bukan sahaja keterlibatan Tun Mahathir di dalam rancangan kekayaan 4 negeri Perikatan Nasional ini, tetapi yang cukup menggemparkan ialah kalau anda lihat dalam laporan Malaysia kini, kita dapat lihat antara orang yang dijemput hadir di dalam pelaksanaan SG4 ini ialah, dalam gambar yang hadir VIP ialah Menteri Besar Perlis, Menteri Besar Kedah dalam gambar yang anda boleh lihat, Hadi Awang, Muhyiddin tiada. Tersebut pula awal. Yang ada Tun Mahathir, Samsuri, Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan dan Ketua Whip Pembangkang, yaitu Taqiyuddin Hassan. Yang menjadi persoalan petang ini ialah di mana kedudukan Muhyiddin. Padahal Muhyiddin ialah pengerusi Perikatan Nasional. Bukankah 4 buah negeri yang ditakbir oleh PAS ini dikuasai bersama oleh Perikatan Nasional, dimenangi bersama oleh Perikatan Nasional? Yang serba sedikitnya pasti ada sumbangan dari Parti Bersatu, dan lebih daripada itu ialah
Perikatan Nasional ini pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin. Kenapa dalam pelaksana SGVO ini tiba-tiba tiada Muhyiddin Yassin? Adakah ini adalah simbolik bahwa Muhyiddin Yassin telah berjaya diketepikan, dicampak jauh-jauh daripada Perikatan Nasional? Aduh, agak mengecewakan dan agak menyedihkan juga. Apabila kita melihat di dalam gambar paparan yang kita lihat sekarang ini, semasa pengumuman ataupun pelancaran SG4 yang mana dikatakan untuk berkongsi kekayaan bersama antara 4 negeri yang dikuasai Perikatan Nasional, yaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang mengecewakan netizen sebenarnya ialah di mana kelibat Muhyiddin di dalam pelancaran tersebut. Takkanlah Muhyiddin yang selaku pengerusi Perikatan Nasional tidak pula dijemput, walhal negeri ini bukan sahaja dikuasai oleh PAS, tetapi dikuasai juga oleh Parti Bersatu. Sedih juga memikirkan nasib Muhyiddin Yassin, terabai, tersisih, dan dicampak daripada gabungan politik ini. Lihat saja, yang diangkat menjadi ketua penasihat ketua penasihat kepada SG4 ini ialah Tun Mahathir Mohamad. Kenapa bukan Muhyiddin? Kenapa bukan Muhyiddin yang selaku pengerusi kepada Perikatan Nasional ini? Pertama, seakan-akan tidak dijemput. Yang kedua pula, tidak pula menjadi penasihat. Yang diangkat pula Mahathir, yang selama ini adalah musuh politik utama Parti PAS. Ada netizen kata, adakah ini adalah simbolik terang-terangan daripada PAS bahwa PAS sebenarnya tidak memerlukan Parti Bersatu, apalagi Muhyiddin? Adakah ini menunjukkan bahwa Parti Bersatu dan Parti PAS sebenarnya ada masalah dalaman? Kesian jugalah kan, ada netizen yang kata, mungkin ini alamat awal, mungkin ini petanda awal, Perikatan Nasional tidak akan mampu bertahan sehingga PRU yang ke-16. Ada yang menjangka PAS mungkin akan ditinggalkan keseorangan, tidak mustahil Bersatu akan bergabung dengan Kerajaan Perpaduan. Yang paling mungkin ialah Bersatu yang mungkin akan menyebelahi Kerajaan Perpaduan. Semua perkara kalau dalam politik boleh saja, tiada yang mustahil. Tapi untuk PAS bersama dengan kerajaan, seakan-akan hampir mustahil. Kerana PAS tidak langsung suka dengan DAP. Jangan-jangan PAS akan bersendirian lagi. Persoalan terakhir ialah, sejauh mana Mahathir boleh menjadi penasihat kepada 4 buah negeri ini dalam SG4? Adakah Tun Mahathir masih mempunyai bisa dan masih mempunyai kaliber, masih mempunyai kualiti seperti dahulu di waktu beliau masih kuat dan sehat? Kerana sekarang ini kita tahu Tun Mahathir dah berkali-kali masuk IJN dengan usia yang sudah terlalu tua. Mampukah lagi Mahathir menghadiri setiap mesyuarat yang diadakan sebagai penasihat? Tun Mahathir patut menyertai mesyuarat itu. Kenapa bukan Muhyiddin yang dilantik? Kenapa bukan Muhyiddin yang dijadikan VIP dalam SG4? Adakah Tun Mahathir masih mampu menarik pelaburan asing, langsung asing, seperti dalam pengaruhnya sebelum ini? Ramai netizen kata musimnya itu sudah berubah. Seperti musim-musim juga, musim Tun Mahathir sudah pun tamat dan tidak relevan lagi kata mereka. Sekarang ini pelaburan asing, langsung asing, ini tertarik kepada kepimpinan Anwar Ibrahim melalui Kerajaan Perpaduan. Saudara-saudara sekalian, memang kita ulang lagi, agak menyedihkanlah di dalam pelancaran SG4 ini, kelihatan tidak ada kelibat langsung daripada Parti Bersatu. Walhal 4 buah negeri ini ditakbir kongsi oleh Perikatan Nasional dengan komponen Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu, dan ada beberapa parti daripada
gerakan. Namun tak pasti kenapa tidak dipaparkan dalam gambar ini. Tiada gambar Muhyiddin, tiada juga gambar wakil daripada parti gerakan. Yang ada 4 orang menteri besar, yaitu dari Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Dan Hadi Awang Adah sebagai Presiden PAS dan Taqiyuddin selaku Ketua WIP Pembangkang. Tapi kenapa tiada pengerusi Perikatan Nasional? Ada netizen kata sepatutnya kalau ikut hierarki, Muhyiddin Yassin lebih tinggi daripada Mahathir. Muhyiddin Yassin lebih tinggi daripada Hadi. Hadi hanya presiden parti PAS. Muhyiddin pun presiden parti Bersatu. Tapi Hadi Awang hanya timbalan penasihat. Muhyiddin pula penasihat Perikatan Nasional. Apa sudah jadi dengan protokol mereka ini? Jangan-jangan inilah timbul permulaannya sakwa sangka antara PAS dan Bersatu yang mungkin akan membawa kepada kejatuhan Perikatan Nasional itu sendiri. Sudah pernah berlaku sebelum ini, yaitu Muafakat Nasional. Apabila PAS secara diam-diam bergabung dengan Parti Bersatu membentuk Perikatan Nasional. Kali ini tak tahulah, adakah ini secara diam-diam mereka menubuhkan SG4 ataupun memang diketahui oleh Muhyiddin. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.